everyone, welcome back to Shaw Real, the official podcast from Astro Shaw. Pali, minggu ni dia rasa macam bahang seorang. Rasa macam saya banyak cakap seorang ni. power tau. Selalu kita tak banyak cakap. Ya, Hari ni nak banyak cakap. Apa Pali? Kita ada kata-katanya mimpi. Kita ada Naim Daniel. Tak ada. Buat sendiri. Naim, apa khabar Naim? Khabar baik, Alhamdulillah. Puasa penuh. Alhamdulillah masih lagi mengekalkan clean sheet. Bagus. Tadi lunch tanya Alhamdulillah. Jadilah kita just straight lah kan topik. Okay. Macam sekarang ni premium series yang Naim lakonkan ada dekat Astro Premier, You. which is ID. You. Jadi kita nak Naim perkenalkan sikit lah macam apa watak Naim dalam ID untuk Dalam dia tu. dalam You. siapa yang tak tengok macam kalau tak tengok tak tahu nak cakap apa kan. So ID Swipe Still Love berkisahkan tentang seorang app developer ni, seorang loser ni, nama dia ID Zabran. Yang di mana hidup dia ni sentiasa ditimpa malang je. But then dia ada satu cita-cita tinggi untuk mengejar cinta dia, iaitu untuk mendapatkan hati seorang influencer. So kisah sebenarnya it's like almost boleh kata like a love story, but also ada a little twist of regarding cyber security. Yes. Faham? Jadi Naim, sebab kita tengok juga ID Zabran ni dia ada dia punya split personality. Dia ada personality fake dia, iaitu Tengku Remy kan. Apa yang you rasa challenging pasal nak bawa contohnya dua karakter yang berbeza, tapi at the same time kita nampak dia sama je sebenarnya? Soalan ni sebenarnya kan dia dah pernah dibangkitkan bersama oleh Naim and also my director lah, Amar Razai Syam, Valley. So dia kata sebenarnya ID dengan Tengku Remy ni it's the same people, same person je kan. But then itulah keadaan yang membuatkan dia untuk jadi gitu. Sebab also itu adalah pilihan dia kan, untuk berada dalam dunia tipu-tipu tu. Those tipu-tipu kan, like macam those orang kata influencers, celebrities slash beauty standards punya life tu kan. And sebenarnya susah is because bagi Naim, at the very first masa dia dapat script untuk ID, Naim masih lagi ada komitmen dengan program lain. Masa tu Naim buat Mega Spontan so Naim dapat baca sampai 3 episod je. Berat cerita ni. Lepas tu bila sampai hari script reading, masa tu ada Amelia, ada AD, Abang Mirul Effendi semua ada. So masa tu yang lagi Naim rasa macam nervous is because saya tak sempat nak baca habis semua kan. Still lagi tengah macam menelaah perlahan-lahan. But then Abang Ali torture saya. Dia cakap macam, Mirul dah habis dah baca. Dia kata dia nak salang watak awak ni kalau dia muda ni. Dia kata, aku nak rasa apa? Amirul Effendi cakap macam tu kan. But then macam the whole day of like macam that script reading macam I was like, Allah, insecure gila. Literally ID lah macam insecure je aku nak buat apa kan. Balik tu menangis. Nangis. I almost pulled out from ID actually. Sebab takut nak buat. Macam tak boleh ni kan. Cast semua dengan ada Kak Nani, Uncle Rosham lah, Joko Katas, kita ada Shantini semua macam ini benda ni kan. So macam I feel like tak boleh lah buat ni kan. Seminggu I tak contact my director. Diam je. Feedback tak boleh apa. Sebab nak menangis. So macam bodoh je tak nak buat kan. Lepas tu up until I dah habis Mega Spontan, which is tersingkir and I lega. Sebab I boleh fokus balik aku nak baca skrip ni. And then I said to myself, if I tak buat benda ni, I rasa I lagi loser pada ID tu sebenarnya. Sebab sebenarnya I nak baca balik tentang ID and also like Tengku Remy tu, dia somehow rasa macam I'm digging my old self balik tau. So I faham je, but bukan nak kata macam 100% resemblance ke apa, but then I faham je bagaimana ID untuk rasa macam
tak diindahkan tu, and also how Tengku Remy tu dia somehow rasa macam the world is in his hands. So macam I pernah ada rasa benda tu before. So macam benda ni agak triggering lah. Macam shoot, macam kau, semua orang sayang kau, semua orang dah tahu kau, and kau rasa macam kau boleh get away with everything kan, but kau still rasa macam tak cukup. Macam benda tu betul-betul menumbuk ni begitu kuat lah. Susah cerita ni memang nak ikutkan Naim boleh katakan antara naskah yang mematangkan Naim not just dari segi karakter tu, but also diri Naim sendiri lah. So zaman bila Naim, Daniel dan Tengku Remy tu sama? Baru je lagi. It's baru like lagi? last before COVID I guess. Yeah. Sebab I pernah ada this one ketika untuk I rasa macam the world is in my hand tau. So I rasa macam luckily unlike Tengku Remy, I ada like support system untuk tarik handbrake yang macam, and also Tengku Remy one thing, dia like kalau hanyut dia hanyut all out. Macam I kalau macam dah jenis dah ke depan sikit tu, I take a step back kejap, macam fikir macam self-reflect ni laju sangat ni. Macam tu tau. So I still remember di mana like I pernah je ada this one moment yang I tak have like macam any interaction with my mom. Lama. Just because I rasa I dah besar kan. I dah rasa macam I can handle things by my own kan. But then rupanya benda tu yang menyunyikan kita tau, sunyi benda tu. So and one thing juga Naim rasa this experience that I had for almost like 19 years dalam industri ni, sebenarnya dia perlulah ada benda tu. At least you boleh look back at benda tu and you boleh fikir balik lah siapa yang ada dengan you sama ni kan. Betul. I personally pernah je like macam my beloved Mama Sheila Rusli, she said something macam, you know what, one day kalau you dah rasa you famous ke apa, and you rasa macam the world is in your hand, you buy to Mama, I will personally slap you. Dia kata, she said that. So kena slap lah. Ketuk. Ketuk Ramadan macam lagu awak selalu buat. Yeah. So kena slap ke tak? So far tak. Sebab before Naim betul-betul get lost in this dunia tipu-tipu punya world, Naim try to take a step back lah. Yeah. So do you consider yourself macam seorang influencer lah dekat social media? I must say, start bila keluar terms influencer sebenarnya kan? Tak tahu. Zaman bila dah. And also like macam Naim rasa by the music that I've made and also cerita yang telah lakonkan, itu pun somehow memberi pengaruh pada orang, and itulah influence juga kan. Betul. It's just macam Naim tak bersetuju somehow lah. This is just my personal and humble 2 cents opinion lah. Naim rasa macam the terms influencer tu sebenarnya itu adalah skop yang dibuat oleh setiap pekerja seni kat Malaysia juga kan. Betul. Like bila kita segregatekan jadi macam tu, macam, and also right now dia dah sampai jadi agak cacah marba di mana orang dah tak boleh nak differentiate sama ada orang yang betul-betul do art dengan influencer. Betul. Itu yang rugi lah. Saya rasa sayang sebab macam daripada dulu kita, Naim sendiri pun cuba untuk nak buang stigma kepada audience, kepada semua orang, di mana macam orang selalu kata macam kalau tak pandai jadi artis, kan, sekolah tak habis jadi pelakon, belajar tak tinggi mana, kau buatlah kerja-kerja kru apa. Salah, sebab Naim rasa ini adalah pekerjaan. Betul. Kan, kita dekat require skills. Ya, require skills, and tak kisah pelakon ke, menyanyi ke, apa, wartawan ke. Betul. Kan, even like siapa saja dalam berada dalam skop media industri tu, itu merupakan pekerjaan dan tuntutan. And sebenarnya tak logik kalau orang nak kata macam hiburan ni sebenarnya membuang masa apa semua kan. But kita kena akur di mana there's no such thing as hidup tak ada entertainment. Betul. Tak ada filem. Macam mana sebuah masyarakat tu nak bentuk jati diri dia kalau tak dengar lagu, tak tengok filem kan. Benda tu visual kan. Orang kata dari mata turun ke hati kan. And up until today pun saya rasa everyone kat sini tahu pun, siapa-siapa kalau nak tanya pun, what's the very first movie or songs yang attached dengan you in your life, mesti ada. Takkan kau tak ada. Betul. So
bila datang term influencer ni, and but by all means Naim tak ada masalah dengan Naim ada juga few of my fellow friends yang influencers as well kan, but then benda tu harus diberikan satu garis yang nyata lah. Betul. Untuk tunjukkan macam okay, awak punya scope apa, kalau aku ni macam ni kan. So right now macam orang dah sama je semua. So rugilah. Betul. Tapi dia macam selebriti patutnya dia pelakon, penyanyi contohnya. Selebriti dia punya kelas lain. Influencer patutnya kelas dia kat tempat lain. Kalau kita letak macam tu pun mungkin dia nampak macam poyo sikit kan. But then penghususan orang kata tuntutan tu yang nak buat tu kan. Sebab bukan semua influencer penyanyi. Bukan semua penyanyi influencer. Betul. Ataupun sebenarnya no, let me rephrase balik. Bukan semua influencer penyanyi. Tapi semua penyanyi influencer. Dia membentuk budaya. Ya, sebenarnya. Lagi Naim punya macam scope untuk Naim pengaruh orang tu power tau. Sebab macam I dengar lagu you, parents I dengar lagu you, and jauh beza I dengan parents I. And the fact that parents I macam like, because I pernah bagi tahu diorang, hari ni jumpa Naim untuk buat podcast kan. Diorang macam like, ada jumpa Naim ke salam nanti sebab faham tak? Macam the fact that my parents yang dah 50 plus pun suka dengar lagu you, goes to show that your music pergi jauh. Macam you influence besar. Alhamdulillah. Tapi your music career pun start dengan social media kan? Yes. Tapi pada ketika tu Naim betul-betul letak penghususan lah, sama ada dia nak dekat social media tu nak nampak as influencer ataupun nak menyanyi. Sebab tu dia buat cover. So I choose that path untuk macam nyanyi je. Dia tak ada buat benda lain. Dia kata nak buat IG review ke, nak review kedai makan ke, nak pergi nak pergi makan shawarma, nak review kedai ni ke, tak ada lah kan. So macam let's say how kita nampak Naim ambil figure paling senang, the prominent figure of Khairul Aming kan. Dia betul-betul stay true kan, untuk buat satu benda je. Tak ada tiba-tiba God knows lah in the future tiba-tiba dia nak berlakon ke apa kan. Buat forex buat forex ke apa kan. Kita tak tahu. But then sebab macam dia ada penghususan dia tunjuk apa tu. Itulah influence dia kan. Saya ingat lagi tau first time Naim start dia punya cover ukulele kan. Ya betul. Time tu wife I girlfriend lagi lah time tu kan. Tengah slide, best lah Naim Daniel. Aku nak bawa kata Naim Daniel ada apa? Padahal jealous lah. Baik kau bagi attention kat aku. Nampak betapa cover tu dah kahwin. Power Naim. Sebab dia matchmaker. Tapi kan, you know something I perasan lately, I dah baca Twitter pasal this one girl, dia kena kacau dengan this one guy dekat Bumble ke mana tau. And then after kat Bumble ke apa, I tak tahu lah. But after a dating few app lah. Dating app. Okay. After a few macam tweets yang dia buat, they figured out that the guy is catfishing. Ya dia pakai gambar dekat ni Pinterest. Pinterest and gambar perempuan Spanyol mana dah. Dia edit macam as if dia makan dekat situ. Psycho Ya, itu takut tau. And macam like cakap pasal catfish kan, you pernah tak orang guna, sama ada orang guna gambar you, ataupun you pernah catfish orang tak, ataupun you pernah tak di catfish? Pernah di catfish. Scam ke macam mana? Scam lah kot. Macam mana ceritanya tu? Of course bermula dengan social media. So like macam I pernah berjumpa dengan this one person. Let's call dia P lah. Kan? Okay, P ni dia macam pernah borak dengan Naim. Lepas tu kata macam okay, nak jumpa masa lepas Naim punya show. Ada macam meet and greet kan. Sebab ni saya reply sebab dia macam ada post story kadang-kadang pasal Naim tag je lah, Naim repost je lah kan. So dia kata boleh tak lepas after meet and greet nak jumpa ke apa kan. P ni macam okay, dia jumpa lah dengan orang meet and greet semua kan. So jumpa, P ni tidak kelihatan seperti apa yang dia portray kat social media. So macam P dia macam takkan kita nak kata macam kau scam aku tak kan. So macam okay, so Naim just layan dengan cara baik je lah, macam biasa lah. But then bila balik tu macam lain lain totally like macam 180 lain. Dia bukan filter ke apa tu? Dia tak tahu nak kata tu filter ke apa tu. Memang orang lain.
Takut. Ya, itu satu. Lepas tu anda di prank lah. Saya di prank kan. Babe. Naik je kat kamera. Ada. Tak ada pun kan masa tu kan. Tak ada kan. Orang keluar dari semua. Keluar semua jadi gorila apa tak ada pun. And also pernah juga this one meet and greet Naim buat masa ada tour dekat Kuching, tak salah Naim. This one fan datang nak minta sign. Oh Naim, I made something special for you. Dia tunjuk lengan dia. Oh yo. Like cuts of tulis my name. Wait, itu psycho. Bayangkan like macam tengah nak belayan with hundreds of people, tiba-tiba dia macam kita nak react macam mana macam. Takkan nak cakap terima kasih. Macam are you okay? Ya, look at it je. Dia seronok. Naim. Ya. Pakai that razor blade. What? Serap. Nak mencarut tak boleh tapi. Tak boleh. Macam what? sedih tau. Macam so bila balik hotel macam fikir balik, adakah sekuat itu aku boleh influence orang? And bayangkan kalau aku influence lagi dengan benda yang lagi salah. Betul. So ya. Weh, tapi kan tak boleh brain tu. Tak boleh brain. I still remember, memang fresh in my memory lagi. Memang tangan belah kiri dia ni merah lagi. Baru lagi tu. Tak tahulah before sampai semalam ke belum sampai ke. Tapi kan macam I think this is gila sebab I've seen recently yang macam ada seorang ni dia post juga macam like dulu dia fan kepada yang ni. Tengok kat Twitter juga, dekat TikTok ada. Lepas tu dia cakap macam setiap kali nak jumpa apa semua tak dapat apa semua. Dia tiba-tiba dia dah pindah kepada sokong yang ni. Dia macam suka gila sampai dapat award dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang macam bukan apa tau, like idolizing people is okay lah, you know, if it's for you, but like jangan sampai kacau memakan diri kan, macam diri, tak boleh tidur. Jangan too much lah. Betul, that's like something you might want to get checked lah. Sebab selalu macam apa pun ni akan remind semua orang. Dia kata macam jangan put me on the pedestal up too high sangat. Betul. Because I'm also like you. I'm gonna like messed up, tak tahu bila, God knows when and God knows how. So macam ciri-ciri lah kan. Setiap orang akan buat silap. Sama bila ataupun macam mana tak tahu. That's why the way Naim approach dengan fans ataupun like macam in public apa kan, Naim tak pernah rasa macam aku artis aku kena macam jaga stand up. Tak ada. Sebab bila kalau Naim dah letak barrier tu, mungkin somehow itu yang membuatkan orang macam payah nak jumpa dia ni, aku kena betul-betul prepare. Betul. So macam Naim makan make sure macam Naim approachable. Senang je. Macam kalau macam kita first time jumpa dia pun macam boleh je borak. Macam like how we met. How we met lah. Sebab Naim rasa macam benda tu macam itu sebenarnya that kind of like macam little things yang buat orang rasa macam takut nak jumpa dia ni, aku nak kena macam dia. So bahaya lah. Bukan nak kata macam terlalu selesa sangat, but then untuk make sure yang so that orang tidak akan memudaratkan diri dia untuk kita. Tak nak buat apa kan. Tapi tengah petak lagi. Lupa dah soalan lain. DNAIM merah kat tangan tu je dia tunjuk. Dia suruh sign dekat dia yang macam poster macam. Lepas tu, I got something for you. Tu buat Naim dah pandang macam lepas tu dia pandang security macam. Lepas tu it's okay I can handle this. Are you okay? Yeah I'm okay. Please make sure you take care of yourself, alright? Macam yeah okay I will. Thank you so much. I'm really excited to see you. Takut Awak macam level-level Michael Jackson dah. Tak nak lah level-level tu. Penat lah kan? Keluar tingkat bilik je dah ramai je. Itu kan. Pengsan. Takut. Ada orang pengsan nak jumpa awak? Pernah? Pengsan tu belum. Tapi dia jenis shaking yang macam hysterik lah kot. Borderline lah kot. Yang macam kita pula takut macam tangan jerit. Aku tak ada salah apa-apa kan. So tapi Naim kalau nak jadi Michael Jackson, dia kena ada ni trademark dia. Sama ada ataupun cakap sama atau katanya okay lah. I think sekarang kita nak tanya soalan a bit more about ID kan. Alright. Macam mana pengalaman you bekerja dengan Emilia? Oh my god. Sebab apa yang kita orang tengok macam so far apa yang kita orang tengah buat macam you dengan Emilia ada this one very special friendship yang macam korang cute gila together. I love Emilia so much. As a friend. Ada disclaimer. Dia kena. Aku jadi wartawan tengok. Wartawan tak apa kan, Eddie tumbuk. Orang mana? Ya, Emilia memang sebenarnya first time working with her.
I must bagi dia credit yang dia memang sangat-sangat ya Allah bestnya kerja dengan dia ni. Senang. And like kita orang sebenarnya okay, macam Naim first time jumpa dia cakap apa tau, Amy, you tahu tak, you cantik. So tu problem I tak tahu nak bercakap dengan orang cantik macam mana. Memang tu literally problem Naim, bukan ID tau. So macam dia macam dude dia macam tu kan. But sumpah I okay je, tak ada apa-apa dengan you, okay je, semua boleh borak ke apa. So Naim jumpa this one fine spot between me and her adalah kita orang suka borak pasal teka-teki. So throughout those 45 days of shooting mesti berlawan je teka-teki apa semua. But then bagi Naim bekerja dengan Emilia sebab macam dia pun child actor juga kan. Daripada kecil buat iklan Caltex rambut frizzy zaman tu kan. So I cakap dia, masa tu umur apa? Dude, masa tu I kecil lagi. Sumpah I kecil lagi, dia kata macam tu. So kata macam I tengok daripada kecil, you daripada kecil. And I pernah ada crush on you masa you kat iklan tu. Sumpah Naim, macam I rasa kalau you kenal I masa tu you tak nak kawan dengan I kot. Dia kata sorry dia biji. So but then macam throughout kerja dengan dia senang. And kita orang jenis macam every scenes memang support each other yang kalau macam rasa nak banter into what kind of line ke apa. And Naim tak rasa benda yang berlaku dengan dia lah sebenarnya. Sebenarnya bukan tak rasa, macam tak rasa kan, which is macam kita orang naturally in the same playground je. Macam okay boleh jawab benda ni macam tu. Jadi ID ni sebenarnya dia macam reunion untuk pelakon-pelakon kanak-kanak. Sebenarnya Naim lepas tu dengan Emilia macam you know. And Naim dengan Abang Eddie abang tau, nampak? Abang. Padahal girlfriend dia aku Amy aja kan. So macam dengan Eddie kita orang pernah shoot sekali dengan under production Uncle Rosham. Okay. So apa benda ni kan? So macam tapi Naim dengan Abang Eddie kalau dengan Uncle Rosham memang kita uncle je. Padahal dia sibuk macam abang sebenarnya akan jadi uncle kena faham ke? Tak oh kan. So macam padahal itulah yang kelakar je sebab kita pernah kerja daripada kecil sama-sama. So dah besar, by right dah besar, kerja dengan berlakon juga dengan orang kita pernah kerja production dia. So kelakar gila, cerita ni agak kelakar. Dia agak reunion yang tidak sebenarnya. Awak panggil Eddie abang dia. Masih abang lagi. And somehow kadang-kadang dia panggil adik. Awak umur berapa? 27. Oh, okay. Saya Eddie dah nak boleh keluarkan daripada SP dah. Eddie umur apa? 30 tahun ni kan? 30 tahun ni. Sikit lagi 10 tahun. Kena daripada SP umur apa? 55. Oh, tu sangat. KWSP. EPF boleh lah kan? EPF tak sama. EPF dengan KWSP sama. Mungkin dah boleh ambil takaful. Maybe lah. Hibah mana tahu. Tabung haji. PSB ke? Hibah. Geram kan. Jadi kan macam you rasa awkward lah sebab macam you berlakon dengan Amy who is Eddie punya Muhammad ni. tu boyong gila je. Dia kacau you kan Ustaz? Bukan dah kata kacau lah. Masa script reading kan dia bawa tak berado-berado. Sebab macam ni Naim, Amy CD ni dia tau. So bila ada macam banter script Naim dengan Amy macam Anggun, I sebenarnya suka you. Lepas tu dia macam lepas tu Ellie pula perasan macam iyalah apa Eddie jangan bawa watak-watak lah. Berada-berada kan. Dia macam mak saya okey mak. Boleh imagine. Tak, masalahnya Aiman di sini tau. Okay, Eddie kat sebelah situ, nak Amy sini. Anggun, sebenarnya I suka you. Lepas tu mata tu pandang Eddie kat tu macam wah, berada. This is my girl. So tapi macam tak ada nak kata macam awkward ke apa pun. Okay je. Like Naim dengan Amy pun chemistry tu memang datang bila action. Bila habis macam dude, okay ke tadi kita buat tu? Okay je gila, tak ada masalah. Bila shoot action, Anggun, Remy. Tapi scene favourite I between Anggun and Tengku Remy yang Go team. Bodoh gila. Sebenarnya itu adalah inspired daripada this one incident berlaku kat set juga tau. Masa nak balik dan benda ni disaksikan oleh my director depan mata dia. Bodoh tu.
Sebab usually kita akan macam ada macam apa, kalau balik kan okay, take care everyone. So macam I selalu kalau macam dengan AD apa ataupun like dengan any cast lain macam okay bye. Itu. So bila dengan Amy nak balik, bye Amy, lepas tu macam bye. So macam Ellie macam bodoh dah korang. Kenapa benda di depan I, daripada depan aku nampak ni. Kata macam sebab Amy tengah nak Facebook, I macam nak centre macam bodoh gila. So maknanya macam life imitates I lah. Wih kelakar tu dan cerita pun 50. Kelakar gila. Lepas tu kelakar lah benda tu. Kau team. Time kena tumbuk betul ke? Confirm tak? Confirm tak. Dia Ashraf kot. Oi, dia pelakon Asia Pacific geram ke apa. Dia Ashraf pelakon hero Malaya. On terror lah. Project Anchor lah cik. Bagi cakap pasal filem, awak ada plan untuk berlakon dalam filem nanti? Awak ada rasa tak nak bawa ke layar perak? Ada. Dan akan. This year. Kita dapat macam first hand. Adakah projek yang kita orang tahu? Kau pun tahu. Sheriff 2. Banyak dia Sheriff. Awak tertarik ke masih cerita tak Sheriff? settle. Tak settle lagi tu. Tagline dia masih tak settle. Dia punya Sheriff 2. Sheriff 2 masih tak settle. Apa tagline Sheriff? Tak semua boleh settle. Tak semua boleh settle. Panjangnya. Okay, siapa yang ada tagline tu? Ni dah termasuk cerita Tak apa, cross promotion. Nampak. cerita saya tu. Tanya beranda jemput Boleh. Tapi kena bagi review lah. Okay, go. Boleh. Macam mana bagi review? Sheriff. Sebab Zaf blog dah pendek. Zaf, love you. Zaf rasa macam sebenarnya ni boleh masuk. I sayang Zaf sebenarnya. Up until today actually, I ada selain pada lesen memandu, I simpan this one. Sebelum kita wrap up, one final question lah untuk Naim. So macam bila orang tengok ID, apa yang Naim harap orang dapat macam pengajaran daripada ID? Okay lah, senang cerita ni rasa untuk kalau tengok ID ni, apa yang korang dapat adalah be careful with whatever you share. Especially dalam dunia yang serba moden dan segala benda baik dan buruk boleh berlaku dekat ujung jari ni. So bertanggungjawab lah dengan apa yang kita share, especially our digital footprint. Itu sampai mati kot kan. Benda tu orang boleh nak gali balik lah. So somehow nak rasa bersyukur untuk mereka-mereka yang hidup sebelum zaman-zaman teknologi ni zaman paleolitik semua. Zaman paleolitik kan. Jenis-jenis kalau macam yelah depressed ke apa, tak apalah, memburu je lah. Betul. Tak, so diorang dulu zaman hidup dulu kan macam insya-Allah and vibes. Ya. Macam insya-Allah and vibes. Macam kita macam kena nak buat apa-apa kena fikir apa semua. Diorang macam lah insya-Allah boleh, vibes lah, buatlah kan. Pergilah. Hari ni cari saber-tooth ke kan. Mati. Aku terfikir ada niat terbuat. Sekarang tak boleh bahaya. You kena buat WIP meeting 4 kali tu. And also like yang lagi seram hari tu yang siap sampai macam even our suara pun dah boleh imitate dengan AI sekarang. Sorry lah. Dia tak tahu. Apa dia? Trailer apa? Trailer ID. Trailer ID tu saya ada pakai AI. Suara mana satu? Pati Suara tercantik, suara dia ada. Suara yang pak mana? Adalah macam dialog tu. Saya cut dialog tu, masuk AI, tukar. Okay, aku nak skrip ni sedap sikit. Style gila. Seram tapi sebenarnya kalau guna on like macam purpose yang betul. Tapi itulah thin line dia, like macam bila masuk dekat dalam dunia tanpa undang-undang ni kan. Ya betul. Seram. Itu pasal late tu kan. Lepas tu boleh nanti tiba-tiba nak promote produk jamu pula. Suara Naim ni. Dia tu kan ada kes Datuk Siti. Ustaz Zaidrus pun kena. Suara tau. Buat AI dan buat suara.
Seram. So macam apa pun the less you share the better lah. Tapi itulah masalahnya bila hidup di dalam skop orang kata entertainment, media, celebrity / artist / public figure ni kan. Macam kalau kita tak interact dekat social media, that's it. Betul. So macam nak juggle between not to share too much and not to like macam become so quiet with stuff pun susah. But then itu Naim antara benda yang still boleh jaga sampai sekarang. Bagi ni mudah je. Naim jarang nak share pasal my family. That's the thing. Sebab itu memang my zen space lah. Yang Naim takkan nak kongsi dengan orang. Sebab Naim rasa life Naim dah banyak berkongsi kasih dengan orang lah. Fans apa semua kan. So macam this is the only spot yang Naim rasa macam this is just for me. And also I akan selalunya mengelakkan untuk nak share my problem dekat social media. Sebab Naim rasa benda tu adalah why kita mudah-mudah nak bagi bullet untuk orang tembak kita balik kan. Or like somehow orang lagi suka tengok kita ada masalah. So be careful lah. Benda macam tu lah. Alright. Thank you so much Naim Daniel Sama-sama. for joining us today. Daripada your busy schedule, you datang juga buat masa untuk kita. Busy Thank buat apa? you. Busy buat apa? Buat busy. Tak, Naim bulan puasa dia macam lah majlis berbuka puasa. Sebenarnya first majlis buka puasa Astro lah Hari ni? Datang 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 tak? Jangan. Alamak dah sebut. This is why I love you as a celebrity. You memang jenis yang macam aku tak suka aku cakap. I suka benda tu tau. It's authentic. Tapi bahaya kat dada kan. Bahaya. Tapi macam by the end of the day, siapa kisah aku tak suka aku, pergi mampus lah. Dia macam Diva AA before the crack. Shit, aku dah jadi Diva AA ke. I've becoming something that I've sworn to destroy. No, you either live you either live to become a hero or die as a villain lah. Die as a villain. Panas. Rugi lah. Okay, thank you so much Naim Daniel sebab datang hari ni berkongsi dengan kita semua lah. So for everyone else out there, jangan lupa untuk saksikan ID on Astro Premier Channel 410 setiap hari Jumaat jam 9 malam. Atau kalau nak tengok lagi awal kat mana Bali? On demand. Yeah. Baiklah. See you in the next episode of Shoreel.